kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaran aku. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaan aku. Ayat 17 dan 18 Suratul Mulk yang kita sambung bacaannya di malam 14 Jamadil Akhir ini masih lagi merupakan sebahagian daripada ayat-ayat yang turun di Makkah. Ayat-ayat yang Allah peringatkan kepimpinan Quraisy supaya menyadari bahawa kaum sebelum daripada mereka yang sama perangai macam mereka. Apa dia? Menolak dakwah Rasul. Perangai serupa. Kaum sebelum mereka punah dan hancur, ghanam dipukul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita baca ini menerangkan secebis daripada bentuk-bentuk kemusnahan itu. Antaranya Allah menyebut ayyursila alaikum hasiba. Kami telah mengirim kepada orang-orang sebelum kamu akan angin puting beliung, angin ribut, angin yang dipenuhi dengan hujan batu. Tuan-tuan muslimin muslimah, ada di antara mereka yang dipunahkan dengan angin puting beliung, dan ada di antara mereka yang dihancurkan dengan hujan batu, laksana taufan yang kuat yang menghentam mereka dengan hujan-hujan batu. Wal'iyadzabillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita buka sekejap, kita tengok dulu kaum yang Allah pukul dengan angin puting beliung. Di negara kita ada tak puting beliung, taufan, hurricane, taufan Greg, macam-macam nama, Katrina, macam-macam, melanda negeri Sabah, melanda Semenanjung. Di jambatan Pulau Pinang adanya taufan yang kadang-kadang singgah juga. Takut kita. Mari kita lihat dulu kaum yang Allah pukul dia dengan taufan badai angin, taufan yang kuat. Sama macam Fir'aun. Fir'aun pun Allah pernah bagi taufan. Allah bagi at-tufan, Allah bagi ke dia wal jarad,
Allah bagi ke dia wal qummal. Allah bagi pada kerajaan Fir'aun wadam. Allah bagi pada dia wadhafadiq. 5 benda dalam ayat suratul A'raf 133. Jumpa cerita. Allah bagi pada Fir'aun taufan. Allah bagi pada kerajaan Fir'aun jarad. Jarad makna belalang. Dia buka peti air belalang. Dia nak tidur sat lagi belalang. Dia pergi toilet belalang penuh. Allah bagi ke dia. Nak bagi dia sedar. Belalang. Tolak nujum 4 belalang lah. Tu Piramli. Tu pun lah jumpa juga belalang. Kan? Lah belalang juga dalam tangan tu. Menang terus. Negeri lembah beringin apa? Allah hantar wal jarad belalang. Allah hantar al qummal kutu. Kutu penuh di istana dia. Allah hantar nombor 4 wadam darah. Darah mengalir dalam rumah tepi bilik air dia. Dan Allah hantar yang kelima ad-dhafadi' katak. Ni Allah peringat pada Fir'aun. Tak sedar ke diri juga. Baik kita tengok. Kaum yang Allah pukul dengan angin puting beliung. Kemudian kita tengok hujan batu. Laksana taufan puting beliung. Tapi hujan batu. Bukan hujan. Maksudnya hentaman. Hasibah. Maknanya hujan batu. Batu yang menghentam mereka. Wal'iyadzabillah. Batu. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, buka suratul Haqqah. Tak jauh, dekat jiran Al-Mulk. Selepas Al-Mulk, Al-Qalam. Lepas Al-Qalam, Al-Haqqah. Tengok ayat 6, 7 dan 8. Allah Ta'ala cerita. Mari kita fikir, renung, ambil iktibar. Allah boleh buat apa saja. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Ayat 6. Suratul Haqqah. Surah nombor 69 juzuk 29. Allah Ta'ala sebut, adapun kaum 'Ad, kami balun mereka dengan rihin sarsarin 'atiyah. Kami hentam kaum 'Ad yang lawan Nabi Hud alaihi salam, yang kata ke Nabi Hud bodoh, Nabi Hud ni bangang tak tahu apa. Kena. Allah kirim apa? Sarsarin 'atiyah. Angin puting beliung yang bertiup kencang. Kemudian ayat 7 Allah beritahu, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allahu akbar. Kata Allah, kami balun kaum 'Ad dengan angin puting beliung yang bertiup kencang. Kita puting beliung negara kita pun dalam 10 minit. Dia lalu sikit Tanjung Dawai, belah-belah Merbuk, dia hantar pergi Pendang sikit. Tak lama, 10 minit ya. Tu pun jenuh. Yang berhormat pergi cek, tengok rumah terangkat habis. Belah-belah Tanjung Dawai. Dia mai angin daripada laut, ribut. Kerak berlaku di Merbuk. Berapa lama dia mai? 10 hari. 10 minit.
Tuan-tuan muslimat boleh bayang ayat 7 Al-Haqqah. Allah beritahu, aku balun pua'at yang samsing ni, aku hantar pada mereka angin puting beliung sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Aku kirim pada mereka angin puting beliung selama 7 hari 7 malam non-stop. Wa thamaniyata ayyam, hari ke-8 baru berhenti. Tuan-tuan boleh fikir tak sekejap? Kata Hamka, anginnya bersifat sejuk. Angin yang bertiup tu sejuk. Sejuk tiup selama 7 hari. 7 hari 7 malam non-stop. Ribut bersifat sejuk. Pukul kaum Ad 7 hari 7 malam. Wasamaniyata ayyam, hari ke-8 baru berhenti. Tuan-tuan muslimin muslimat, angin sejuk tak sah banyak, dia pukul telinga kita cukup rasa nak putus. Rasa nak putus. Saya ingat zaman belajar dulu, bila cuti kita pergi main ski. Kita main ski di tempat sejuk, Snowy Mountain. Kita main ski musim sejuk. Bila cuti kita akan pergilah, ramailah student berhimpun, kita pergi main ski. Sewalah peralatan dia apa semua, dengan dia punya kayu dia panggil pole. Bukan teror tara mana pun, action ambil gambar je. Kan, terjun hantam pokok 10 kali. Tapi ada sekali satu malam tu saya masih ingat, kami sewalah chalet-chalet tu, salji turun apa semua. Ada satu malam tu ribut cukup kuat. Allah, dia main tu saya ingat dalam setengah jam ribut salji. Dia punya sejuk, ya Allah, ya Tuhan, rasa tak tahu perasaan kita macam mana. Dia hentam punya laju, kita baju tebal pun tak lepas, rasa putih telinga, rasa hidung tercabut. Dia punya sejuk, dia lalu tu dalam setengah jam lepas maghrib. Sebab tu bila kita baca ayat sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 hari 7 malam, hari ke-8 baru berhenti, kita tak boleh nak imagine dahsyat. Dahsyat tak dahsyat Ad kena. Tuan-tuan tengok hujung ayat. Allah kata apa? Hujung ayat 7 Allah kata apa? Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka laksana batang-batang kurma yang sudah reput. Can we imagine? Batang-batang kurma, pokok kurma tumbang, reput. Ya Allah, ya Tuhan. Dan paling hebat, paling kita takut, ayat nombor 8. Fahal tara lahum min baqiyah. Allah, adakah kamu tengok saki-baki mereka? Allah tanya, fahal tara lahum min baqiyah. Adakah lagi saki-baki pua'at? Hancur habis, seorang tak tinggal. Allah punya murka bila Rasulnya dipersenda-senda, bila ajaran Rasulnya dipermain-mainkan, bila ajaran Islam dibuat lebih kurang. Tunggu hukuman Allah. Allah marah. Puak-puak tu kena. Termasuk ayat hasibah. Hasibah ditaksirkan dengan, iaitulah menghujani kamu dengan batu, hujan batu. Tuan-tuan muslimin muslimat, buka surah An-Naml, surah Semut.
Start ayat 55. Saya nak baca 4 ayat. 55 sehingga 58. Kita nak tengok contoh kaum yang Allah pukul dengan hujan batu. Batu tu hentam, laksana hujan yang turun. Ainnakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Saya mulakan dengan ayat 55 surah An-Naml surah 27. Start ayat 55. Kita nak ambil contoh. Kejap lagi saya baca Az-Zariyat, kemudian saya nak baca Al-Furqan. Baik. Dalam suratul Naml semut ayat 55 adanya seruan seorang rasul namanya Lut alaihi salam. Ayat 55 Nabi Lut sebut, "Ainnakum lata'tuna rijala syahwah min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Nabi Lut tanya, "Ainnakum lata'tuna rijala syahwah." Kenapa kamu pelepah nafsu dekat rijal, lelaki-lelaki? Kenapa kamu suka pada lelaki? Min dunin nisa, kamu tinggalkan perempuan. Hadhihi banati, dalam ayat yang lain Nabi Lut sampai sebut, hadhihi banati, ni anak perempuan aku ada ambil. Tak mau, nak lelaki juga. Sudahlah perbuatan tu huduh, sudahlah perbuatan tu bawa penyakit, homoseksual dan sebagainya, liwat ini. Ia benda paling besar ialah kamu menyanggahi fitrah kemanusiaan. Itu paling besar sekali. Allah dah cipta kita sebagai lelaki. Baik, bila kata lelaki, lelaki kah, perempuan kah, Allah letak nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha, Allah letak nafsu. Maka Allah susun, mu lelaki, mu kena perempuan. Islam letak munakah, kahwinlah, nikahlah dia. Nama dia munakah, perkahwin. Kamu lelaki mesti dengan perempuan. Sebab apa? Sebab yang tu aku dah buat kamu, kena salur ke situ. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i, al-ayah, pangkal ayat 14 Ali Imran. Pangkal aja saya baca. Allah kata, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Bila aku buat manusia, zuyyin, zayyin, zinah, makna perhiasan. Bila aku buat manusia, aku hias manusia. Dengan apa aku hias dia? Dengan syahwat. Dia ada syahwat. Maka Allah letak mula-mula sekali pada ayat 14 Ali Imran, Allah letak mula-mula sekali syahwatnya minan nisa. Dia syok kat perempuan. Dia syok dekat perempuan. Perempuan pun ada hati pada lelaki. Lelaki melihat kecantikan seorang perempuan, menarik hati dia. Perempuan melihat ketampanan seorang lelaki. Perempuan ada perasaan melihat kehandsoman seorang lelaki. Ini nafsu. Semua orang ada. Semua orang ada. Bahkan dikatakan suami yang empunya janggut lebih romantik. Kata depa lah.
Tu yang tak ada janggut pasal juga. Depa habaq lagu tu lah, mana kita dah tahu. Sebab janggut ni ada hormon macam-macam. Depa buat depa buat kajian. Hak tak ada janggut janganlah risau pula. Tanam elok bagi tumbuh. Muslimah ada tak perasaan tu? Ada, jangan duk bohong. Bila tengok handsome lelaki, macho handsome lah dia. Itu memang ada. Tambah kita lelaki melihat kecantikan perempuan, melihat indahnya wajah wanita, cuma jangan melampau-lampau. Maka Islam dia letak kamu selalu elok-elok, nama dia kahwin. Kamu selalu elok-elok, ijab qabul, wali saksi, kamu buat elok-elok, bagi mahar dekat dia. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Di awal suratun nisa ada hukum beri mahar, berilah mas kahwin pada wanita itu. Kata Allah, wajib bagi mas kahwin, mahar. Hak dia lah, kena bagi mas kahwin. Dia nak belanja ke dia nak simpan, dia punya hal, tu hak dia. Kenapa ada mas kahwin? Kenapa kena ada mahar? Itulah kata ulama, simbolik. Simbolik. Aku shake hand aja. Orang Melayu dia kena shake hand, tak shake hand pun tak apa. Orang Melayu dia macam tak sah kalau tak nyut. Dia nak atu ke, tak apalah, tak salah, kan dia rukun pun. Kenapa bagi mahar? Bila kita, aku terima nikah qabil tu, aku terima nikah aja, maka satu simbolik mahar mas kahwin itu adalah satu simbolik bermula saat ini aku menanggung engkau. Nafkah engkau, belanja engkau, baju engkau, aku tanggung semua. Itu simbolik dia memberi mahar. Walaupun nilai dia RM70, RM25. Kan ada setengah negeri RM25, ada setengah RM70, ada setengah dia nak up RM2,000 terpulang dekat dia. Tak ada masalah. Yang penting ialah suami menyedari pengisytiharan itu. Itu dia dulu. Nah, nafsu Islam suruh selalu puak-puak Lut. Nabi Lut kata, "A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa? Bal antum qaumun tajhalun." Kenapalah kamu ni, kata Nabi Lut, pergi syok ke jantan, pergi salur nafsu ke jantan, dan kamu ini, kata Nabi Lut, adalah kaum yang jahil. Mereka jawab ayat seterusnya, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatadhaharun." Menjawab saja puak-puak, tak menjawab bukan dia lah. Fama kana jawab qaumihi, lalu dijawab oleh kaum dia. Bila Nabi Nuh kata tak boleh, Allah Ta'ala buat kita salurlah ke perempuan, yang kamu ndak ke lelaki. Ini menyanggahi fitrah, di samping penyakit dan sebagainya. Mereka jawab, qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Jawab tu jawab apa? Jawab dengan seruan akhriju, kita halau dia keluar, nyebur aja. Akhriju ala lutin min qaryatikum, kita halau Nabi Lut beramboi keluar dari kampung kita, halau, buat semak aja. Kita bagus susun dah. Hatta bini Nabi Lut, jadi kita baca ayat, bini Nabi Lut tu ada buku 35. Tahu buku 35 zaman kita kecil-kecil tu, zaman kita umur 5-6 tahun, kan kita ada buku 35. Mak kita standby, beli barang, bawa buku 35. Tulis lah tu, tulis. Cukup bulan dapat gaji anak ke apa, bayarlah di kedai tu.
Lima buku tu kecil lah. Buku 3-5. Ada juga rokok 3-5. Alah, tak ada lah. Saya ingat State Express kan, warna kuning kotak dia, kuning coklat. Ingat lagi. Rokok 3-5. Ada lagi rokok 3-5? Ada lagi? Siapa kata ada, confirm sok rokok. Tak ada rokok 3-5. State Express tak ada dah. Zaman kita dulu ada. 5 dia panggil buku 3-5. Hutang lah, hutang. Hutang lah. Kita beli barang apa semua hutang. Bini Nabi Lut dia ada buku 3-5. Senarai pungkok semua dia ada. Pungkok alamat sekian-sekian, berapa bayaran. Dia dapat dah 20%. Yang kata bini Nabi Lut, mampus. Sekejap lagi kita tengok. Saya tambah satu lagi At-Tahrim, insya-Allah ada masa. Baik, sambung ayat 5, 6, 5, 7. Fa'anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Allahu Akbar. Ayat 57 An-Naml. Kata Allah, apa jadi? Fa'anjaynahu wa ahlahu, dan kami selamatkan dia dan ahlahu, keluarga dia, iaitu anak-anak perempuan Nabi Lut selamat. Illam ra'atahu, kecuali imra'ah, isteri dia, perempuan dia. Allah tak sebut dengan zaujah, kan? Allah tak sebut zaujah. Zaujah tu pasangan yang baik. Zaujah selalu rujuk pada pasangan yang baik. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, dalam Al-Baqarah. Zaujiha, bersama isteri engkau Nabi Adam, Hawa. Baik. Bila Allah sebut imrah, makna perempuan, umum perempuan, imrah. Dalam Quran banyak laporan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtu mara'atan, sesungguhnya aku mendapati pemerintah dia imra'ah, seorang perempuan. Tak sebut zaujah. Zaujah tu dah kahwin, isteri, pasangan yang baik. Tu dia duduk. Dalam Quran ada mana lagi ayat imra'ah? Idz qalat imra'atu Imran rabbi, kisah Ali Imran, kisah keluarga Imran, ketika berkatanya perempuan isteri kepada Imran, yakni Hannah, mak Maryam, akhirnya melahirkan Maryam, iaitulah nenek Nabi Isa alaihi salam. Ini dalam surah yang lain. Baik, nak sebut, Allah Ta'ala sebut ayat 57 An-Naml, kata Allah, illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin, kecuali perempuan itu. Kalau dalam surah yang lain Asy-Syu'ara, Allah sebut illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua bangka terkutuk, tak sedar diri, nak mampus abuh pihak. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala sebut illa ajuzan. Dalam surah An-Naml Allah sebut illam ra'at, disebut dengan imra'ah, perempuan. Tapi dalam surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala sebut illa ajuzan, ajuz. Ajuz makna si tua bangka. Daripada ajuz itulah datang kalimah mu'jizat. Ajuz, mu'jizat. Mu'jizat apa? Lemah. Tongkat jadi ular. Lemah tak otak? Lemah. Tapi wajib beriman. Sebab mu'jizat. Tangan Nabi keluar air celah-celah jari Nabi. Otak boleh fikir tak?
Lemah tak otak? Lemah, tapi wajib beriman sebab mukjizat. Itu kalimah mukjizat dari perkataan ajuz. Ajuz makna sudah lemah. Bini Nabi Nuh tu dah tua bangka, lemah, tak sedar ke diri. Bak kata arwah Pirani tua nak mampus. Pirani lah, tua kutuk nak mampus, dia marah pak mentua dia manis tu. Ni cerita tuan-tuan. Nak sebut apa? Ajuz. Ajuz makna lemah. Bini Nabi Lut tu dah tua bangka, dah lemah, dah tak larat dah, tapi berokok mencari pasal ulus punya pukul. Maka Allah sebut dalam Asy-Syu'ara, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua yang bangka, yang lemah, yang kami musnahkan dia. Dalam An-Naml balik-balik ayat 57 kata Allah, illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin, kecuali perempuan dia kami hancurkan dia, kami musnahkan dia. Lalu barulah datang ayat 58, wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Itu dia. Lalu kami hujani mereka, wa amtarna alaihim matara, lalu kamu hujani mereka dengan hujan batu. Fasa'a matarul munzarin, maka buruknya hujan itu. Allah sebut dengan fasa'a. Sa'a makna buruk, jahat. Jahatnya hujan itu, yakni hujan penuh azab, hujan-hujan batu yang menghentam kaum Nabi. Ni 17 Al-Mulk, hasibah, hujan-hujan batu. Allahu Akbar. Saya pernah sebut, ketika saya berdiri di kawasan Laut Mati, kawasan itu sekarang Bahrul Mayyit. Sekejap lagi saya baca Al-Furqan, dan nanti ada masa saya baca sikit At-Tahrim. Baik. Saya yakin ibu ayah pun ada yang dah sampai Laut Mati. Bahrul Mayyit, kawasan paling rendah dalam dunia. Saya rasa dalam 420 meter lebih kurang di bawah paras laut. Kita nak pergi ke Laut Mati tu daripada atas tu, kita punya van tu kona-kona, memang rendah sungguh bawah paras laut. Kita berdiri tu, belah sana nampaklah Palestin, Israel, nampak lori-lori dia, nampaklah belah sana Baitul Maqdis, apa semua nampaklah di Laut Mati sempadan dia. Kita berdiri tepi tu, tengok bukit-bukit keliling tu. Saya pernah sebut satu kajian dalam buku yang pernah saya baca, The Parish Nation, tajuk buku dia. Bagaimana dinyatakan tentang kajian yang telah dibuat oleh seorang arkeologi berbangsa Jerman, nama dia Mr. Werner Keller. Saya baca buku tu dan disebut bagaimana Werner Keller, seorang arkeologis daripada Jerman, Werner Keller buat satu kajian tentang Laut Mati. Dan Werner Keller bersetuju bahawa penduduk Sadum ini, daripada kalimah Sadum ni lah datangnya sodomize, liwat. Negeri nama Sadum atau Sodom. Sadum atau Sodom, maka datanglah kalimah sodomize, iaitu liwat. Wal'iyadzubillah. Baik. Kata Werner Keller, aku dah buat kajian. Aku dah ambil dah batu-batu yang berada di kawasan Laut Mati. Dan aku buat kajian, aku percaya dan aku yakin bahawa batu-batu yang aku kaji ini adalah hasil ledakan, letupan gunung-gunung di sekeliling negeri Sadum. Itulah yang Allah kata hujan batu. Dia meledak, dia meletup, lalu menghentam penduduk Sadum. Baik.
Tuan-tuan nak tengok lagi clear, crystal clear kata orang putih, lagi clear, surah Az-Zariyat. Surah nombor 51. Juzuk 27. Jumpa ayat. 26. Nak masuk 27. Ayat 31, 32, 33. Tu lagi clear. Apa Allah kata? Apa Allah sebut? Okey. Start daripada atas. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Saya start baca pada juzuk baru. Juzuk 27 kalau tak silap. Juzuk baru, iaitulah qala fama khatabukum ayyuhal mursal. Yes, correct. Juzuk yang baru, juzuk 27. Allah Ta'ala sebut ayat 29 kalau tak silap, 29, 28 gitu, start juzuk baru, iaitulah juzuk 27. Cerita Nabi Ibrahim didatangi 3 tetamu dia. Ringkas, 3 itu malaikat. Baik. Lalu Nabi Ibrahim tanya, start juzuk baru. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, qala, seorang lelaki, Nabi Ibrahim. Fama khatabukum khutbah. Khatabukum makna apa yang kamu nak cerita ni? Ayyuhal mursalun, wahai utusan Allah. Setelah Nabi Ibrahim kenal, itulah malaikat. Qalu, lalu mereka berkata, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami ni Allah kirim, Allah utus kepada suatu kaum yang mujrimin, yang melakukan dosa-dosa besar, iaitulah kaum Nabi Lut alaihi salam. Linursila alaihim hijaratan min tin. Lalu kami akan utus kepada mereka, kami akan hantar kepada mereka hijaratan min tin. Hijarah batu. Hijarah batu. Min tin, daripada tin. Tin makna tanah yang keras. Itu kajian warna kelok. Dia kata ledakkan gunung-gunung di sekeliling. Allah sebut lama dah. Warna kelok baru jumpa. Allah sebut lama dah. Allah kata hijaratan min tin. Hijarah batu-batu. Min tin, daripada tanah yang keras, yang menghantam mereka. Warna kelok kata dia datang dari bukit gunung sekeliling ini. Kita tengok bukit tu pun seram, tuan-tuan. Seram. Kita berdiri di bawah tu rasa kerdil. Allahu Akbar. Menengok gunung bukit tu kita naik seram. Inilah dia yang telah meledak, meledus dan telah menghancurkan puak-puak Lut, kaum Nabi Lut. Dan bagaimana Allah sebut ayat yang seterusnya. Allah kata 32 tak 33. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. 34 kalau tak silap. Allah Ta'ala sebut bahawa batu-batu, ini Syok Hamka buat kajian pula. Hamka pula persembah dalam tafsirnya Al-Azhar. Ketika Allah Ta'ala sebut musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, bahawa batu-batu itu, kata Allah, musawwamah. Ma makna musawwamah? Musawwamah makna bertanda. Trademark. Ada tanda, ada cop. Musawwamah. Hamka tafsir ayat ni. Hamka kata, buka tafsir dia Al-Azhar. Hamka kata
setiap ketul batu itu sudah siap tertulis nama masing-masing untuk dihentam. Bayanglah kerja Allah. Bayangkan kerja Allah. Wajib kita beriman. Meletup batu tu siap nama dah. Hamka tulis dalam Al-Azhar. Allah sebut musawwamatan 'inda rabbik. Bertanda di sisi Tuhan. Maksud musawwamah bertanda itu ialah setiap batu sudah tertulis nama masing-masing. Kalau nama tu John, dia cari John. John tak boleh lari. Cari-cari tengok roti John. Dia kena. Bukan. Dia nak John, bukan roti John. Contoh. Batu tu, apa nama kat batu tu? English. Dia cari English. Mangkuk. Dia cari mangkuk. Begitu. Allahu Akbar. Tuan main dengan Allah. Allahu Akbar. Agungnya Allah. Maha haibatnya Allah. Hancur puak-puak tu. Kerana mereka menyanggahi fitrah. Tu contoh Allah Ta'ala sebut. Yang kita sebut ayat 17 ni. Surah Al-Mulk. Yursila alaikum hasiba. Kami kirim mereka dengan hujan-hujan batu. Tu dia ayat dia. Dalam Az-Zariyat. Dalam An-Namlu. Boleh cek. Baik. Kemudian tengok ayat 18. Saya dah baca tadi terjemah. Bagaimana Allah kata orang kafir, bila Allah turunkan cerita tu, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Allah turunkan ayat tu, peringatkan Abu Jahal kemusnahan kaum Nabi Lut bila tuan-tuan menjelang subuh. Sebab tu bila kita pergi solat masjid waktu subuh, ingat puak Sadum hancur waktu subuh. Waktu subuh itulah aliyaha safilaha. Allah dalam surah Hud Allah kata aliyaha safilaha. Kami angkat bumi kaum Nabi Lut. Aliyaha safilaha. Asfala rendah, aliyah tinggi. Allah angkat tinggi, Allah terbalik empuk. Yang jadi laut mati. Yang di atas ke bawah, atas ke bawah, bawah jadi ke atas. Aliyah safilaha. Empuk. Itu yang pernah saya cerita waktu saya berada di Jordan. Pelajar-pelajar yang bawa saya, ajak saya mandi di laut mati. Jom Ustaz, kita mandi. Saya tengok laut mati itu fikir bukan sekali, 60 kali. Saya kata, apa bagi aku mai, aku ceramah lagi bagus daripada aku terjun mandi. Jenis penakut lagu tu. Lepas tu dia persembah pula, Ustaz. Kami selalu barbecue tau. Barbecue, budak-budak student. Lalu barbecue tepi laut mati. Ada seorang tu, Muhammad nama dia, budak lagi 9, dah balik dah. Muhammad ni kata, dia panggil saya ayah. Panggil Abi lah, pangkat anak kan, panggil kita Abi. Abi, pernah kami barbecue, saya mandi, tulang keluar. Aku dengar tu lagi lari awal. Tulang orang. Tulang orang keluar waktu tengah mandi. Tulang siapa? Bukan tulang ikan, tulang orang. Tu pok-pok duduk bawah tu. Hish. Dengar-dengar tulang tu dan cari bah-bah tak mana tu. Kira nak belah awal. Oi jangan. Empat nak mandi apa lah. Terapung lah, seronok lah. Memang garam dia tinggi. Kita akan terapung. Selat-selat bulan terlepas pergi Palestin, mampu Israel tangkap, nyayang kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimah. Tu budak-budak student cerita dekat saya. Allahu Akbar. Mereka punya berani. Mereka mandi pula tengah malam. Ya Allah, hampa ni kata. Waktu tulang tu saya kata, timbul bilang, waktu malam tu lah kami barbecue. Si Muhammad ni cerita kat saya. Astaghfirullahalazim. Berani sungguh hampa. Dia bergelak itu. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, hancur mereka di waktu subuh. Lalu Allah turunkan ayat ni. Apa? Abu Jahal tak tahu.
Apa Abu Jahal tak tahu ke itu laut mati? Apa Abu Jahal tak tahu ke itu negeri Sadum? Tahu. Dalil, tuan-tuan buka sekarang ayat 40 surah Al-Furqan. Surah 25 masuk dah juzuk 19. Surah nombor 25 selepas An-Nur sebelum Asy-Syu'ara. Masuk dah juzuk 19. Allah Ta'ala sebut ayat 40. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Tengoklah Abu Jahal. Tengoklah perangai Abu Jahal. Allah Ta'ala kata apa? وَلَقَدْ أَتَوْا, dan demi sesungguhnya. Ata makna lalu. Mereka telah lalu. Walaqad atau 'alal qaryah, mereka telah lalu sebuah negeri. Allati, di mana negeri itu umtirat mataras sau, telah dihujani dengan hujan-hujan batu. Mereka lalu dalam misi dagang mereka ke bumi Syam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, apa semua ni pergi berniaga di Syria, pergi berniaga di Jordan. Terutama mereka akan pergi Syria dulu, di Syam. Sebelum sampai Syria, mereka mesti lalu laut mati. Allah sebut dah ayat 40 Al-Furqan. Allah sebut mereka lalu laut mati. Mereka tahu, sambil naik unta mereka tengok laut mati. Mereka lalu tempat itu, kata Allah. Tapi dalam ayat tu Allah kata apa? Afalam yakunu yarawnaha. Apakah, kenapa mereka tak dapat melihatnya? Kenapa bila balik ke Makkah lawan Nabi aku Muhammad? Kenapa bila balik ke Makkah petikai Quran yang Nabi aku baca, kamu lalu dah negeri yang lawan Nabi aku Lut? Afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Allah, ya Allah, ya Tuhan muslimin dan muslimat. Kenapa? Kerana hati sudah buta. Hati dah tak nampak. Dia lain orang beriman, dia tengok, dia nampak Allah. Kufur tak nampak Allah. Lain, pandangan kita lain. Pandangan kita, pandangan yang sentiasa melihat keagungan Allah. Kita tengok apa pun, kita nampak Allah. Orang yang ditutup mata hati, dia tak nampak dah Allah. Angkuh. Baik. Dan saya nak tutup ayat ini untuk bawa satu tajuk kecil, hidayah milik Allah. Okey. Ayat mana nak baca? Ayat nombor 10 surah At-Tahrim. Ayat nombor 10 surah At-Tahrim, surah nombor 66, surah terakhir juzuk 28, sebelah daripada Al-Mulk. Al-Mulk 69, 67, At-Tahrim 66. At-Tahrim surah terakhir bagi juzuk 28. Tengok ayat 10, tajuk kecil penutup malam ni, hidayah milik Allah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Mari sedar tuan-tuan muslimin muslimat, kita hanya berusaha menyampaikan agama Allah, tapi hidayah Allah punya. Surah At-Tahrim pada ayat yang ke-10 Allah Ta'ala buat contoh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut.
Allah kata, aku nak buat contoh tentang dua orang perempuan. Pertama Imra'atan Nuh, yang kedua Imra'atan Lut. Pertama isteri Nabi Nuh, kedua perempuan Nabi Lut. Kanata, kedua-duanya tahta, berada di bawah, abdaini, dua hamba kami, solihaini, yang soleh. Mudah cerita, kedua-dua tok laki rasul Allah. Seorang rasul laki dia Nabi Nuh, seorang rasul laki dia Nabi Lut. Tu Allah kata, tahta abdaini min ibadina solihaini, berada di bawah jagaan kedua hamba kami yang soleh. Dua-dua rasul. Hai tok laki yang rasul. Tapi apa jadi? Fakhanatahuma, kedua-dua perempuan ini telah mengkhianati akan kedua-dua suami mereka. Bini Nabi Nuh turut sama, join the group, join the crowd untuk menghina suami sendiri. Isteri Nabi Lut menjadi broker dengan buku 35 dia, untuk mendapat wang, mendapat hasil. Sedangkan suami dia menentang perlakuan keji itu. Ata'tunar rijala syahwah. Kenapa ambil lelaki pelepaskan nafsu? Kita dah baca tadi. Fakhanatahuma, balik ayat 10 At-Tahr. Kedua-duanya telah khianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka apa jadi? Kedua-duanya, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihimassalam, tidak dapat menyelamatkan isteri masing-masing pada hari kiamat. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin, lalu dikatakan kepada kedua-dua perempuan itu, masuklah kamu ke dalam neraka bersama mereka yang masuk. Ingat tuan-tuan, kewajiban kita menyampaikan risalah. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah juzuk 1, Allah kata ke Nabi, wala tus'alu an ashabil jahim, wahai Muhammad, engkau tidak akan disoal, tidak akan ditanya tentang penghuni neraka jahim. Kenapa Mamat ni masuk neraka? Kenapa Mamat ni masuk neraka? Allah kata ke Nabi, la tus'al, engkau takkan ditanya. Serupalah kita. Kita bawa risalah, beritahu je. Saya, tuan-tuan juga menjadi da'i untuk menyampaikan Islam. Kamu ikut, selamat. Kamu lawan, kamu jumpa Allah, kamu jawab. Khalas. Tak ada masalah. Kamu tangguhlah sendiri. Kamu ada kitab, kamu jawab. Kerja kita menyampaikan. Kamu lawan, kamu jawab dengan Allah. Allahu Akbar. Laisa alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha. Yusuf 3. Allah kata, bukan laisa alaika hudahum, bukan atas engkau wahai Muhammad bagi hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha, tapi hidayah aku punya. Itu dia dulu. Maka dua ayat ni bukan kata amaran kepada Abu Jahal dan kepimpinan Quraisy, tapi pada kita. Allah boleh buat apa saja. Ambil i'tibar. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Allah kata berlaku kerosakan di darat dan di laut kerana tangan-tangan manusia. Sampai hari ini perdebatan tentang banjir balak masih belum habis. Duk berdebat tak habis lagi. Duk berdebat tak habis lagi. Kisah di Pahang, kisah di tempat mana-mana. Walaupun banjir dah surut, duk menyimbang lagi bab banjir balak dan sebagainya. Allahu Akbar. Allah sebut dah kerosakan di darat dan di laut berlaku sebab aidin nas, tangan manusia yang kufur, yang rakus,
Yang tak peduli orang, kira diri yang untung macam. Habis hancur alam sekitar. Wal'ayazabillah. Berlaku banjir, apa semua tanah runtuh. Semua tu ingatan-ingatan Allah. Di samping Allah minta kita bersabar. Wabasyiris sabirin. Beri khabar gembira kepada orang yang bersabar. Di samping kita yang tak kena musibah pun kita dapat pahala sama. Apa dia? Bantuan. Wang ringgit kita. Ada yang pergi sumpit tanah, sumpit lumpur. Alhamdulillah. Semua itu pahala bagi kita. Tetapi ingat, itu adalah apa kita panggil soft reminder daripada Allah. Kita kata begitulah. Peringatan soft reminder lah, peringatan mesra lah daripada Allah. Kamu tu umat Muhammad. Umat Muhammad ni Allah tangguh. Umat zaman dulu lingkup sedah Allah bagi. Tu dia untungnya kita umat Muhammad. Allah bagilah sikit-sikit gempa, sikit banjir, sikit. Jangan cabar Allah. Umat zaman dulu lingkup terus. Itulah kehebatan, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Allah bagi tangguh supaya mereka insaf dan sedar. InsyaAllah bulan depan. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. InsyaAllah kita akan lihat ayat yang ke-19 pada bulan yang akan datang insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.